grup S2 K1G3, kami akan membincangkan dan mengupas dengan lebih lanjut tentang ancaman keselamatan cyber. Peningkatan teknologi digital di Asia telah menghasilkan isu etika baru berkaitan dengan keselamatan cyber, termasuk risiko serangan cyber dan pelanggaran data. Ini menimbulkan persoalan etika tentang tanggungjawab jurutera dan syarikat untuk melindungi data pribadi dan sulit. Dalam dunia dalam talian, keselamatan cyber adalah seperti penjaga yang melindungi anda dan data anda dari sebarang jenis pelanggaran atau penyalahgunaan. Itulah yang membuat anda dan data anda selamat dan memastikan pengalaman dalam talian anda dinikmati. Cyber security menyediakan perisai ke peranti anda terhadap bug dan virus yang ada di luar sana. Dan baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah kita meneruskan sesi forum bersama ahli panel kita iaitu Muhammad Afiq, Afiq Aiman dan juga Amir Fikri. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Afiq berkenaan dengan bagaimana senario keselamatan cyber di Malaysia. Baiklah, terima kasih Ashrik. Kita menyaksikan ancaman dan serangan cyber meningkat seluruh dunia beberapa tahun ini dan Malaysia tidak terkecuali. Bagaimanapun senario keselamatan cyber negara pada tahap stabil dan tidak membimbangkan. Namun, ia tidak bermakna negara bebas ancaman dan serangan cyber yang umumnya berlaku saban hari. Apapun, kita tidak perlu panik dan bimbang. Apa yang penting, kita harus sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu keselamatan cyber, cakna dan mengambil tahu serta sentiasa berwaspada dengan ancaman cyber. Semua pihak, sama ada pentadbir sistem, mereka yang bertanggungjawab memastikan keselamatan prasarana rangkaian di sesebuah organisasi ataupun individu yang menggunakan internet. Contohnya, netizen perlu memainkan peranan masing-masing untuk membantagas ancaman keselamatan cyber ini. Baik, terima kasih kepada panel Afiq. Kejadian jenayah cyber makin berleluasa di negara kita. Seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, jenayah cyber ini berleluasa di negara kita kerana didorong oleh beberapa faktor dan penyebab. Seterusnya, saya akan serahkan kepada panel yang kedua. Amir, boleh tolong terangkan faktor-faktor berlakunya jenayah cyber di masa kini mengikut pandangan anda sendiri. Okey, terima kasih saya ucapkan. Peningkatan penggunaan internet merupakan salah satu faktor berlakunya kejadian jenayah cyber yang berleluasa di negara ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana peningkatan penggunaan internet mendorong ramai pengguna internet menyalahgunakan maklumat dalam internet untuk pelbagai tujuan tanpa mengira sama ada sesuatu itu betul ataupun salah. Perkara tersebut juga mendorong ramai pengguna internet menyalahgunakan kepakaran mereka dalam bidang teknologi maklumat dengan cara menggodam sistem keselamatan, menyebarkan virus dan sebagainya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Seterusnya, faktor yang kedua ialah kekurangan pakar forensik komputer juga menjadikan sebab jenayah cyber di negara ini berleluasa. Kekurangan pakar-pakar yang mahir dalam bidang forensik komputer menyebabkan penjenayah cyber sukar untuk dikesan. Sebagai contoh, kekurangan pakar forensik ini menyebabkan banyak kejadian penggunaan sistem bank dan kecurian maklumat internet dan tidak dapat dikesan. Kekurangan pakar-pakar ini juga menyebabkan penjenayah cyber sukar untuk didakwa di mahkamah kerana kurangnya bukti yang mencukupi untuk mendakwa mereka. Okey, faktor yang terakhir ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah menyebabkan siasatan terhadap jenayah cyber mengambil masa yang lama dan banyak kes tertangguh. Hal ini demikian kerana kurangnya keseriusan agensi-agensi kerajaan dalam menangani jenayah cyber. Sebagai contoh, agensi-agensi kerajaan tidak saling bekerjasama antara satu sama lain. Sekian daripada saya. Kita serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih Amir Fikri untuk ulasan anda. Akhir sekali, saya ingin bertanya tentang apa inisiatif yang digerakkan untuk menangkis atau mengurangkan risiko serangan dan ancaman cyber, serta tanggungjawab jurutera, syarikat ataupun ahli yang berkenaan dalam melindungi data dan peribadi sulit ini daripada terkena serangan atau ancaman cyber. Silakan Cik Afiq Yahya. Terima kasih kepada Encik Ashrik. Di sini pelbagai perkhidmatan berkaitan keselamatan cyber, sokongan dan bantuan teknikal telah disediakan kepada pelbagai pihak atau pelbagai organisasi, sama ada kepada sektor awam atau sektor swasta, industri, sektor akademik serta pengguna internet. Jadi antara inisiatif atau langkah-langkah yang kita perlu dilaksanakan adalah dengan membangunkan modal insan ataupun pembangunan modal insan. Dengan menyediakan program kepakaran dan pembangunan kapasiti ini adalah bagi mewujudkan lebih ramai tenaga pakar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang keselamatan cyber. Ini adalah bagi menambah serta menaik taraf program keselamatan cyber yang diiktiraf pada peringkat negara dan juga antarabangsa. Jadi melalui skim pensijilan profesional keselamatan cyber yang bertauliah global atau ringkasnya Global ACE Schematic atau ACE Scheme. SCM juga telah memperkukuhkan keselamatan cyber serantau. Ini adalah untuk meningkatkan tadbir urus keselamatan maklumat melalui perkongsian maklumat, melaksanakan piawaian dan juga amalan terbaik keselamatan maklumat. Formulasi strategi berkesan seperti penyelarasan undang-undang dan juga prosedur untuk menangani jenayah cyber rentas sempadan, pertukaran informasi dan kepakaran keselamatan cyber bagi menangani ancaman cyber yang lebih efektif. Seterusnya, langkah-langkah seterusnya adalah dengan mengadakan program program cyber safe ataupun cyber security awareness for everyone di Malaysia. Ini adalah bagi bertujuan memberi kesedaran keselamatan cyber serta amalan terbaik penggunaan teknologi dan internet secara selamat, positif, beretika dan bertanggungjawab kepada semua. Jadi CyberSafe ini telah menyediakan pelbagai tips kepada setiap organisasi untuk mempraktikkan secara baik untuk keselamatan cyber setiap organisasi, seperti dealing with malware, backing up data, email and spam, protecting password, identity, theft and privacy, securing mobile device, wireless access, secure remote access dan juga desktop security. Setiap praktis keselamatan tersebut telah ditunjukkan atau telah ditunjukkan cara-cara dan juga tips untuk keselamatan cyber untuk keselamatan cyber setiap organisasi tersebut. Sekian itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Afiq di atas ulasan yang sangat teliti, dan terima kasih juga untuk kesemua panel yang telah mengulas tentang isu keselamatan cyber pada hari ini. Jadi kesimpulan pada isu ini adalah pihak keselamatan cyber perlulah membina dinding keselamatan yang kukuh untuk melindungi data peribadi rakyat di Malaysia. Dan rakyat juga mempunyai peranan penting dalam membanteras ancaman serangan cyber
dengan tidak menyalahgunakan internet untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua pihak. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.